Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tiga cerdas? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat. Baik, minggu lepas kita dah belajar tentang, awak ingat lagi tak kita belajar tentang apa? Minggu lepas kita dah belajar tentang 7 kelas makanan, betul tak? Ada 7 jenis kelas makanan. 7 jenis kelas makanan. Kalau cikgu tanya awak, awak boleh sebut balik tak apa 7 kelas makanan tu? Ingat lagi tak? 7 kelas makanan. Yang pertama, kita ada protein, yang kedua kita ada karbohidrat, yang ketiga kita ada lemak, kita ada vitamin, kita ada mineral, kita ada pelawas dan juga kita ada air. Cukup ada 7 kelas makanan. Itu tentang 7 kelas makanan dan juga minggu lepas kita ada belajar tentang fungsi-fungsi kelas makanan tersebut lah. Cikgu harap awak semua boleh ingat, awak boleh recall balik apa dia 7 kelas makanan dan fungsi dia. Kalau tak ingat, awak boleh buka balik buku teks dan baca pada muka surat 43 kot, 43, 44 tu. Fungsi dia. Baik, untuk hari ni kita nak belajar sikit tentang makanan seimbang. Kita ada 7 kelas makanan tu, tapi kita nak kena tahu macam mana kita nak susun makanan tu supaya jadi seimbang. Sebab 7 kelas makanan ni, adakah kita kena makan semua sama banyak? Lemak kita kena makan sepinggan, protein kita kena makan sepinggan, vitamin kita kena makan sepinggan. Sebab tu kita nak ketak kan. Dia kena ikut dia punya keperluan supaya makanan yang kita makan tadi jadi seimbang. Cukup untuk keperluan tubuh badan kita. Yang ni kita nak kena belajar hari ni. Baik. Cikgu baca sikit, awak boleh semak buku teks awak. Boleh buka buku teks bersama, awak semak muka surat 44 lah. Makanan seimbang, muka surat 44. Bagaimanakah kita boleh memastikan makanan yang kita makan seimbang? Kita boleh memastikan makanan yang dimakan adalah seimbang dengan mengikut saranan piramid makanan Malaysia. Dekat dalam negara kita Malaysia ni, pihak Kementerian Kesihatan dah tetapkan satu jenis piramid makanan. Ni di Malaysia. Kalau dekat negara luar, luar daripada negara Malaysia, mungkin lain piramid makanan dia. Tetapi dekat Malaysia, saranan daripada Kementerian Kesihatan tu, dia dah buatkan satu piramid makanan. Piramid makanan, iaitu piramid makanan tu kita ada 4 aras. 4 aras, yang mana aras yang dia susun daripada susunan menaik kepada menurun. Ada susunan aras yang paling tinggi ialah aras 4, aras yang seterusnya aras 3, aras 2 dan yang paling bawah ialah aras 1. Yang mana kalau awak tengok dalam buku teks awak ni, piramid makanan, aras 4 kita makan dalam kadar yang sedikit. Sebab tu dia letak yang atas sekali. Sebab apa? Ruang piramid yang atas kan yang paling sikit kan. Bila makin bawah dia makin lebar, makin besar. Jadi makin bawah dia ambil makin banyak lah. Yang atas makin sedikit. Contoh aras 4 ni tadi, makan sedikit, iaitu apa contoh makanan dia? Lemak, minyak, garam dan gula. Maksudnya lemak, minyak, garam dan gula ni kita tak boleh ambil kadar yang banyak. Kita ambil kadar yang sedikit saja. Sikit saja, tak boleh banyak. Sebab apa? Bila kita ambil lemak ataupun minyak dalam kadar yang banyak, boleh menyebabkan penyakit lah. Kita boleh obesiti. Bila obesiti, macam-macam lah penyakit lain yang akan datang. Garam dan gula pun macam tu juga. Bila ambil dalam kadar yang terlampau banyak, boleh menjejaskan kita punya kesihatan. Kemudian aras yang ketiga, iaitu yang atas sekali, bawah dia. Yang ini, aras yang ketiga. Makan dalam keadaan yang sederhana. Dia kata makan sederhana. Maksud sederhana banyak sangat tak boleh, sikit sangat pun tak boleh. Makan dalam keadaan yang sederhana. Iaitu apa dia contoh makanan dia? Ikan, ayam, daging, kekacang, susu dan produk tenusu. Maksudnya dekat sini aras 3 ni, kalau kita ingat balik 7 kumpulan makanan tu, dia termasuk dalam kumpulan makanan yang mana? Kalau awak tahu. Kalau awak ingat balik, aras yang ketiga ni dia masuk kumpulan makanannya kumpulan makanan ialah protein. Protein. Contoh protein apa? Ikan, ayam, susu dan produk-produk tenusu lah. Kacang. Protein ni kita tak boleh ambil banyak sangat pun tak boleh, sikit sangat pun tak boleh. Sebab apa? Kalau awak ingat fungsi protein minggu lepas, fungsi protein ni untuk kita punya tumbesaran kita lah. Tumbesaran tubuh badan kita. Jadi kita perlukan protein dalam kadar sederhana. Kalau ikut piramid Malaysia, dalam kadar sederhana. Kemudian aras yang kedua,
Aras yang kedua ni, awak tengok gambar ni, ada buah, ada sayur. Aras yang kedua ni kita kena makan dengan banyak. Makan dengan banyak. Contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini ialah kelas makanan vitamin dan juga pelawas. Vitamin dan juga pelawas. Sebab apa kena makan banyak ni? Sebab apa? Makan sikit je tak boleh ke? Bukan tak boleh, boleh juga. Tapi bila kita makan banyak ni, ataupun kita makan selalu ni, makan selalu ni, kelas makanan vitamin ni, sebab apa? Sebab vitamin ni kan untuk kita punya fungsi antibody dalam badan kita. Kita punya pelindung dalam badan kita. Bila penyakit nak datang, kita ada vitamin dalam badan kita, boleh lawan penyakit tu lah. Boleh lawan penyakit, fungsi vitamin. Sayur-sayuran ni pula tadi kumpulan pelawas. Kenapa kita kena ambil banyak? Sebab seharian kita dah makan macam-macam. Bila nak cernakan makanan tu, kita nak buang air besar, kita perlukan sayur-sayuran ni sebagai kita punya nak melancarkan kita punya sistem pencernaan. Kita nak buang air besar tu senang. Pencernaan ni kita nak buang ni lah, najis lah. Kita nak buang najis tu senang. Sebab tu sayur-sayuran ambil dalam kadar yang banyak ataupun selalu. Kemudian aras yang paling bawah sekali, yang paling besar. Paling besar ni dia kata makan secukupnya. Dia tak kata makan paling banyak tau sebenarnya. Dia tak boleh kata makan paling banyak. Sebab apa makan paling banyak? Bila kata makan paling banyak, kita makan sampai 2-3 pinggan pula. Contoh nasi, mi, produk bijirin kita makan sampai 3-4 pinggan. Makan terlampau banyak pun tak elok juga sebenarnya. Sebab tu dia tulis di sini makan secukupnya, makan secukupnya. Iaitu kumpulan karbohidrat ni, kalau awak tengok ni gambar dia ada roti, ada nasi, ada produk-produk bijirin, ataupun ubi-ubian ni, dia termasuk dalam kumpulan makanan karbohidrat. Sebab apa dia letak dekat paling bawah sekali? Sebab dia ialah makanan yang paling utama kita sebenarnya. Karbohidrat ni sumber makanan utama kita untuk kita buat kerja-kerja seharian. Ingat lagi minggu lepas, fungsi karbohidrat apa? Karbohidrat kan fungsi dia untuk memberi kita tenaga. Tenaga dalam tubuh badan kita. Kita nak buat aktiviti seharian, kita perlukan tenaga. Tenaga ni nak ambil daripada mana? Tenaga ni nak ambil daripada karbohidrat ni lah. Nasi, roti, tepung kan. Produk bijirin dan sebagainya. Ini semua sumber tenaga kita. Sebab tu dia duduk dalam piramid makanan, dia duduk paling bawah sekali. Maksudnya dia keperluan utama sebenarnya. Keperluan utama. Bukannya makan dengan banyak. Sebab tu dia tulis makan secukupnya. Dia tak tulis makan paling banyak. Makan secukupnya. Sebab dia keperluan utama kita. Tenaga. Kita nak buat kerja seharian. Kemudian tengok muka surat seterusnya. Cuba awak tengok gambar ni dalam buku teks ni. Mari kita lihat contoh makanan ini. Adakah makanan ini seimbang? Awak rasa-rasa awak tengok gambar ni, adakah ini makanan seimbang? Makanan seimbang tadi, dia ikut tak piramid makanan tadi? Dia ikut tak piramid makanan tadi? Semua kelas makanan ada tak dalam ni? Lepas tu kawan dia jawab apa? Makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam jumlah yang mencukupi. Baik, bila kita tengok gambar ni, di sini ada protein, di sini ada karbohidrat, di sini kita ada vitamin, di sini kita ada pelawas, sayur-sayuran ya. Di sini kita ada tempe goreng. Ni tempe goreng. Tempe goreng ni boleh masuk kelas makanan protein ataupun lemak lah sebab dia goreng kan. Baik, kita tengok gambar ni, semua kelas makanan cukup. Dan dia juga mengikut saranan dalam piramid makanan. Protein tidak terlampau banyak, mencukupi. Nasi pun dalam jumlah yang mencukupi. Mineral dan kita ada ni kumpulan yang aras yang kedua kalau tengok piramid makanan ni. Vitamin dan pelawas. Jumlah yang boleh kata banyak lah juga. Jadi dia mengikuti piramid makanan. Jadi maksudnya gambar ni ialah gambar makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang lah. Baik, untuk hari ini cukup saja topik kita pada hari ini, iaitu tentang makanan seimbang. Makanan seimbang dan juga piramid makanan. Untuk 2 minggu ni kita dah belajar tentang kelas makanan, kita dah belajar tentang fungsi kelas-kelas makanan tu, dan juga kita dah belajar tentang makanan seimbang ataupun piramid makanan lah. Piramid makanan tu kita cuba imbas balik sekali lalu. Piramid makanan kita ada 4 aras. Aras yang keempat, aras paling atas sekali ialah kumpulan makanan lemak, minyak,
garam dan juga gula. Aras makanan yang ketiga ialah kumpulan protein. Ikan, daging, susu, dan sebagainya lah, produk tenusu. Kemudian aras makanan yang keempat tadi, yang kedua, yang kedua, yang makan dalam kadar yang banyak tadi, sayur-sayuran, buah, ataupun kumpulan makanan vitamin dan mineral lah. Dan juga yang bawah sekali, yang paling bawah sekali, aras makanan yang pertama, makan secukupnya, iaitu ataupun makanan yang utama lah. Makanan yang utama, kumpulan karbohidrat lah, nasi, roti dan produk-produk bijirin. Baik, itu saja murid-murid. Cikgu harap awak dapat teruskan PDPR di rumah. Duduk di rumah dan jangan tak payah keluar mana-mana lah, duduk di rumah juga. Baik, itu saja. Kita berjumpa lagi 2 minggu akan datang lah, sebab hari ni hari Khamis. Lepas tu besok kita dah start cuti penggal. Cuti penggal 2 minggu. Cikgu harap awak semua sentiasa berada dalam keadaan sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.